Ucapkan back to our business. Bang. Gitu. Nak bezakan kan? Okay, so back to our business. Alright, malam ni perempuan, saya nak bantu kepada wanita-wanita yang ada kekeliruan lagi. Yang mana yang mungkin belum berkahwin. Alright, anggap ni macam satu kursus pra-perkahwinan. Okay, anda kena ambil tahu benda ni. Alright, kalaulah anda dalam fasa perkahwinan, rumah tangga yang bahagia, anggaplah ni macam satu ruang untuk anda belajar ilmu rumah tangga. Okay, dan saya doakan anda bahagia. Okay, saya tak doakan anda dalam keadaan yang keretakan. Saya doa sangat-sangat siapa yang rumah tangga tu bagus, saya doakan rumah tangga dia baik-baik belaka. Tapi siapa yang ada masalah ni, dia ada masalah dalam rumah tangga, okay, dia tak tahu. Ni saya nak fokus kepada wanita yang mungkin dia tak tahu apa yang dia nak kena lakukan. Sebab apa perempuan, saya kan dah beberapa tahun saya menulis, beberapa tahun saya membuat live, buat video dan sebagainya. Saya beranggapan, okay, orang akan tengok, orang akan tahu dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya, kadang-kadang kan, rupanya masih ada lagi yang tak tahu. Alright, saya rasa macam daripada saya menyentuh isu-isu yang berat, sebab beberapa hari ni kita macam sentuh isu-isu yang berat sikit kan, dia dah macam ke depan, dah advance sikit. Saya rasa macam kita nak kena bagi slow down, patah balik tentang jenis-jenis perceraian. Alright, tajuk dia simple, tapi ada orang sebenarnya dia tak tahu tau. Dalam Islam ni, dia ada beberapa jenis perceraian. Seriously, ada orang masih PM kat saya, tuan, dia akan bagi tahu, tuan, saya kena pukul, saya dah minta suami lepas, tapi suami tak mau lepas. Suami sungguh-sungguh kata dah lah dia pukul saya, tak bagi nafkah, tapi dia tak mau lepaskan saya. Saya ni sampai dah minta banyak kali dah lepas cerai, tapi dia tak mau lepas cerai. Keluarga saya pun sampai dah minta banyak kali, dah bincang sampai dah desak pun dia tak mau. Jadi suami kata, hang nak pergi mahkamah, nak pergi mana pun buatlah, tapi aku takkan lepaskan hang. Tu macam mana tuan? Dia kata, sebabkan lafaz talak ni ada pada suami. Oh, saya baru terfikir, rupa-rupanya bukan seorang saja macam ni tau. Sebelum ni pun ada yang tanya macam ni. That means ramai wanita yang dia mungkin tak tahu ada beberapa jenis perceraian yang sebenarnya boleh difailkan di mahkamah syariah. Tuan-tuan, perempuan, lafaz cerai ni, betul, dalam Islam, lafaz cerai ni ada pada suami. Kan? Isteri dia tak boleh cakap dekat suami, abang, saya tak suka kat abang dah, saya ceraikan abang dengan talak satu. Tak ada, perempuan. Perempuan, wanita, isteri tidak ada kuasa untuk lafaz talak. Okay, yang tu semua orang tahu. Saya rasa majoriti lah yang tahu. Kalau siapa yang tak tahu tu, masalah besar lah. Jadi, mesti ramai orang diingat lafaz cerai tu hanya ada pada suami. Ya, tu betul. Tapi, ramai juga orang yang tak tahu, sebenarnya tak semestinya suami tu saja boleh lafaz cerai. Okay, ada benda yang lain juga yang boleh menceraikan anda. Contoh dia, kalau kata bab perkahwinan, yang boleh mengakad nikahkan kita adalah juru nikah ataupun wali kita, ayah, datuk kan, dia boleh juru nikah, boleh menikahkan kita. Tapi kalau kata cerai, dia bukannya suami semata-mata, bukannya lafaz cerai itu datang daripada mulut suami semata-mata. Ada orang lain juga yang boleh menceraikan ataupun membubarkan. Tahu bubar, faham Kalau tak bubar tak faham, boleh memutuskan ikatan perkahwinan anda. Okay. Salah seorangnya yang paling penting sekali adalah hakim mahkamah syariah. Kadang-kadang kan orang ni dia selalu saja lalu dekat depan bangunan tu. Dia kata, ni cantiknya, kubah color kuning, macam dekat mahkamah syariah dekat Penang kan. Dia punya kubah tu besar, selalu sangat dia lalu. Tapi dia tak tahu tempat apa ni, mahkamah ni untuk apa. Mahkamah ni tempat untuk orang gaduh-gaduh saja kot. Tak. Kalau siapa yang dah kahwin, alright, dia ada isu macam dia ada isu berkenaan dengan rumah tangga, dia kena pergi ke mahkamah syariah. Jadi dia mungkin tak pernah tahu tentang fungsi mahkamah syariah tu untuk apa. Fungsi dia yang paling mudah sekali untuk membubarkan perkahwinan.
Tu yang dalam cerita tajuk malam ni lah. Okey, iaitu hakim ni dia boleh membubarkan perkahwinan. Ada satu lagi. Ada satu lagi yang boleh juga memutuskan perkahwinan tersebut. Sekejap saya akan sentuhkan benda tu. Okay, alright. So, malam ni saya nak kongsikan 5 jenis perceraian yang biasa berlaku di mahkamah syariah. Okay, yang mana semua orang, khususnya wanita, malam ni ambil tahu. Kena ambil tahu benda ni. Boleh Alright. Yang pertama, ni yang paling simple sekali, iaitu perceraian Seksyen 47. Perceraian secara baik. Puan-puan, perceraian secara baik ni macam yang kita semua tahulah, iaitu suami ada kuasa talak, jadi suami lafaz cerai. Okey. Jadi perceraian secara baik ni bukan bermaksud anda bercerai dekat luar mahkamah. Okey, bukan bermaksud anda kena bercerai tu depan ibu bapa, depan anak-anak, dekat tepi pantai, bawah pokok, dalam hutan, dalam longkang, tak. Okey, perceraian secara baik Seksyen 47 kena biasakan. Okey, saya nak memperkenalkan. Yang ni follower Tuan Fahmi yang lain ramai yang dah tahu. Alright. Jadi siapa yang baru, anda kena biasakan. Alright, kena biasakan perceraian Seksyen 47. Seksyen 47, dah macam kelas undang-undang dah. Tak perlu pening-pening. Alright, 47 je. Seksyen 47, enactment keluarga Islam. Undang-undang keluarga Islam. Setiap orang yang berkahwin ni, dia adalah tertakluk di bawah enactment keluarga Islam. Setiap negeri, daripada Perlis sampailah ke Sabah, kita semua ada undang keluarga Islam. Kita sudah merdeka kan? Kita semua ada undang-undang keluarga Islam. Dia ada enactment keluarga Islam Perlis, enactment keluarga Islam Kedah, keluarga Islam Pulau Pinang, Perak, sampai ke Sabah. So, setiap negeri ni, saya boleh katakan, semuanya Seksyen 47. Jadi that's why nama perceraian itu Seksyen 47. Kalau anda pergi ke mahkamah pun, nak bercerai pun, anda boleh bagi tahu kat kaunter, saya nak bercerai di bawah Seksyen 47. Dia kata, ini nampak bunyi macam kemas lah sikit kan. Barulah macam kita ni ada value. Barulah kita ni rasa macam, dia ni bukan main-main ni, dia ada ilmu. Barulah nampak macam pandai. Okay, alright. Saya nak ajak kita bagi upgrade value diri kita tu sendiri. Okay, so Seksyen 47 ni adalah perceraian secara baik yang mesti wajib berlaku di hadapan hakim. Okay, di hadapan hakim mahkamah syariah, bukan hakim magistrat. Okay, takut lagi orang ada beza pula lagi, hakim mahkamah tinggi sivil ke, hakim magistrat ke. Okay, dia mesti di hadapan hakim mahkamah syariah. Dan hakim mahkamah syariah tu pula mesti dekat dalam mahkamah lah. Dia mentang-mentang lah jiran kita sebelah ni, kita kenal, jiran kita sebelah ni hakim. Kita kenal lah kan. Kita kenal dia hakim, kita pun panggil pergi bercerai depan dia. Kawan ni tengah pakai kain pelikat, dia tak tahu nak buat apa, tiba-tiba nak cerai macam tu pun tak jadi. Dia maksudnya, dia mesti dapat kebenaran daripada mahkamah. Nak bercerai pun kena dapat kebenaran. Kebenaran untuk melafaz cerai tersebut di hadapan hakim. Ini adalah perceraian di bawah Seksyen 47. Siapa yang nak filekan? Alright, terpulang. Kalau kata isteri nak filekan, isteri boleh filekan. Okay, boleh pergi ke mahkamah, isteri pergi mahkamah, bagi tahu kata nak bercerai secara baik. Nak bercerai di bawah Seksyen 47. Isteri pun boleh filekan. Kalau isteri tak boleh filekan, tak mau nak filekan, nak suruh suami yang filekan, pun boleh juga. Suami boleh pergi ke mahkamah syariah, filekan permohonan perceraian secara baik. Seksyen 47 kita sebut. Alright, so biasanya sekarang ni, kalau dulu dia mungkin kena buat saman menyatakan tu ada 7 type. Tapi biasanya kebanyakan mahkamah sekarang ni dah ada dalam bentuk sistem. Okay, sistem komputer yang mana kalau kata pihak-pihak ni setuju. Ni dia punya keyword dia. Kalau kata dua-dua pihak, suami dengan isteri, dua-dua setuju nak bercerai. Okay, setuju nak bercerai secara baik. Okay, salah seorang, terpulanglah isteri nak jadi plaintiff ke ataupun suami nak jadi plaintiff, orang yang menuntut, boleh filekan dan kemudian kena daftar dekat mahkamah untuk dapatkan tarikh. Right? Kalau katalah macam ada di negeri Selangor contohnya, dia ada fast track. Fast track ni maksudnya kalau katalah dua-dua pihak setuju nak bercerai secara baik dan kemudian
hakim pun ada masa tu. So ada kelapangan, jadi mungkin boleh terus cerai pada hari tu juga. So tak perlu nak tunggu tarikh yang lain. Okay. Dan kalau katalah tak ada fast track tersebut, so mahkamah akan bagi tarikh. Kita filekan, so mahkamah akan bagi tarikh. So masa nak bagi tarikh tu pun mahkamah akan tanya. Kalau isteri nak bercerai ni, isteri masa tarikh yang mahkamah nak bagi ni dalam keadaan yang suci ataupun dalam keadaan haid. Suci ni apa dia? Maksudnya tak keluar haid lah. Okay. Kalau dia datang haid, mahkamah akan bagi tarikh yang lain. Okay. Tapi biasanya mahkamah akan tanya lah. So mahkamah tanya, tarikh ni sesuai tak? So kalau tarikh ini sesuai, kena datang tarikh tersebut. Dan kemudian mesti kena datang suami dengan isteri. Okay. So apa jadi kalau katalah kan, suami tak mau lepas. Okay. Kalau kata suami tak bersetuju, tapi suami datang mahkamah. So, katakanlah anda sebagai isteri nak bercerai, anda filekan perceraian. Alright, filekan perceraian tu, anda pergi ke mahkamah, kat kaunter, bagi tahu kata nak filekan cerai Seksyen 47. Nak minta suami lafaz talak. So, jangan minta lafaz talak tu dekat rumah perempuan. Nanti dia jadi isu yang lain yang saya nak cerita. Alright, lafaz cerai ni, kalau nak datang daripada mulut suami, biarlah lafaz tu daripada mahkamah, di dalam mahkamah. Di depan hakim. Okay, alright. So, katakanlah suami tak mau lepas cerai. So, isteri dia filekan perceraian pada tarikh yang isteri patut datang tersebut. Katakanlah suami datang tapi dia tak mau cerai. Hakim tanya kat dia, ni isteri kamu dapat tak saman? Dapat. Isteri minta apa? Isteri minta cerai. Jadi kamu setuju tak nak cerai? Tak setuju. Saya tak mau cerai. Okay, baik. Dalam Seksyen 47 ni, perceraian secara baik ni, kalau katalah suami enggan bercerai, isteri filekan cerai tapi suami tak mau cerai, so dia akan pergi kepada peringkat yang kedua. Nama dia Jawatan Kuasa Pendamai ataupun kita sebut sebagai JKP. Okay, Jawatan Kuasa Pendamai. So Jawatan Kuasa Pendamai ni dia akan dikondak oleh seorang orang tengah yang dilantik oleh mahkamah, biasanya orang daripada pejabat agama. Dan kemudian biasanya dia akan mulakan JKP pada peringkat yang pertama dengan suami dan isteri tu. So dia lebih kurang macam juru kaunseling lah orang tengah ni, tapi dia bukan nak menasihatkan sangat, cuma dia nak cari titik penyelesaian kalau ada. Okay. So kalau katalah JKP pada kali pertama tu, Jawatan Kuasa Pendamai ni dia gagal. Okay, dia tak boleh nak menyelesaikan. So, dia akan pergi JKP kali yang kedua. Dia akan panggil wakil-wakil pula. Wakil sebelah isteri dan juga wakil sebelah suami. Okay, so dia akan jadi orang tengah dan panggil pula. Dia akan bincang. So, nak bincang tu nak tanya dekat wakil lah. Ni apa sebab gaduh, boleh terima lagi dah. Ni wakil isteri ni tak ada boleh benda yang boleh settle ke kan. So, dia kata, kami tak boleh dah. Tengok muka pun tak boleh. Kami keturunan Itik Serati. Mana boleh bergaduh dengan Itik? Tiba-tiba Itik Serati pula. Aku ni merepek juga kan. So lebih kurang macam tu lah. Alright. So katakanlah keluarga pun dah tak boleh nak pergi juga. So JKP pada peringkat yang kedua pun gagal. Kadang-kadang ni dia terpulang. Kadang-kadang dia mungkin bagi JKP kali ketiga. Tapi JKP pun dah memang tak boleh jalan. Dia akan laporkan kepada mahkamah. Dan mahkamah pada tarikh seterusnya, mahkamah akan tetapkan tarikh untuk peringkat yang seterusnya kita sebut sebagai hakam. Okey, pelantikan hakam. Alright perempuan, saya kena jelaskan bab hakam ni perempuan, ada sesetengah negeri ataupun daerah yang tak ada. Okay, yang tak ada. Sebab dia kena ada pelantikan, dia kena ada garis panduan yang tepat. Alright. Dan kalau yang dah memang proven, yang memang dah ada sekarang ni dekat Selangor. Okay, saya boleh kata dekat negeri Selangor sebab saya dah confirm dan pastikan Selangor ada hakam. Okay, so hakam ni adalah satu badan, satu orang yang dia dapat tauliah, yang dia ada pelantikan menjadi orang tengah macam tadi juga. Okay, tapi dia khas untuk rumah tangga ni, bab perceraian semata-mata. Okay, so hakam ni dia akan wakil sebelah isteri kena ada dan kemudian wakil sebelah suami kena ada. So proses hakam ni lebih kurang macam JKP, cuma dia mungkin nak lebih
cari penyelesaian pada peringkat yang akhir. Alright, dia nak tengok ada peluang ataupun tidak lagi untuk perkahwinan ni diteruskan. Ataupun hakam nampak, tak boleh pi dah ni. Memang kalau bagi terus juga ni, perang teruk ni, perang dingin pun tak macam ni. So berperang teruk juga. Yang ni saya kena terus terang. Saya tak pasti berapa kali hakam punya berlaku. Sebab saya bukan hakam. Okay, saya bukan hakam. Dan benda tu pun biasanya dekat Selangor. Okay, jadi apa yang saya boleh cakapkan, proses hakam ni pun dia mungkin take time. Alright, kenapa? Sebab saya boleh tunjuk contoh kes kan. Anda semua pun tahu tentang kes ni. Kes contoh dia perceraian selebriti Syahnaz Ahmad dengan kakak Niloufar Nabila tu kan. So, yang tu kan perceraian dia pun sampai kepada hakam. Kalau tak silap saya lah, if I'm not mistaken. Okay, alright. So, ada boleh Google. So, proses hakam tu pun dia mungkin take time juga kat situ. Okay. Jadi, kan itu kat Kuala Lumpur. Kalau tak silap saya, Selangor dengan Kuala Lumpur ada garis panduan hakam yang betul-betul ada dia punya garis panduan tepat tu. Okay. So, apa yang saya nak bagi tahu, dia pergi sampai kepada hakam. So, last kali kalau katalah tak ada jalan penyelesaian, tak ada persetujuan, hakam pun nampak, kita panggil dalam terma bahasa Arab dia masyaqqah. Maksudnya rumah tangga ni dah memang teruk sangat-sangat dah. Alright, jadi hakam akan bubarkan perkahwinan. Okay, hakam boleh bubarkan perkahwinan tersebut. Okay, ni ilmu pada anda ni tau. Bukan main-main tau. Saya cakap ni, kalau katalah benda ni disampaikan, biasanya take time. Ni saya dah memudahkan untuk anda faham. Yang ni penting perempuan. Okay, take note sungguh-sungguh. Nilai ilmu ni mahal. Tapi saya sampaikan secara percuma kepada anda untuk anda faham. Saya nak bagi ilmu kepada anda supaya anda sentiasa dalam keadaan yang mengetahui. Itu. Memahami. Khairul fahmi. Okay, alright. So, yang tu hakam. Tapi kalau macam lah kan, katakanlah suami isteri filekan perceraian, tapi suami tak mau datang. Suami tak mau ambil tahu langsung, tak pernah datang langsung. Jadi kes perceraian anda yang section 47 ni biasanya tak boleh diteruskan. Okay, dia tak boleh diteruskan section 47 ni sebab suami tak pernah pun hadir, jadi tak ada lafaz pelantikan hakam dan sebagainya. So dia akan menjadi satu masalah untuk anda kalau kata suami tak hadir, dan biasanya mahkamah akan menasihatkan kepada isteri yang memfailkan perceraian ni untuk file cerai jenis lain. Yang ni yang kita akan masuk. Okay, tapi katakanlah pula kan, katakanlah suami nak cerai, isteri tak mau cerai. Abang, saya tak mau cerai, aku nak cerai sekarang juga ni. So apa yang dia kena buat? Suami boleh filekan perceraian. Okay, suami boleh filekan perceraian dan dia bergantung kepada hakim. Saya kena bagi tahu bergantung pada hakim. Sebabnya, kalau ikut dalam undang-undang, kalau katalah salah satu pihak tidak bersetuju, maksudnya isteri tak mau cerai, tapi suami sungguh-sungguh juga nak cerai, jadi sepatutnya dia kena pergi kepada JKP. Sebab salah satu pihak tidak bersetuju ke arah perceraian, dia akan tolak pergi kepada JKP. Okay, kalaulah kan suami ni kata, saya tak mau dah tuikan JKP ke apa tu hakim, saya nak menceraikan isteri saya. Contoh dia. Okay, so saya nak ceraikan isteri saya. So hakim, kalau hakim rasa macam benda tu boleh dia benarkan, hakim tu boleh benarkan. Sebab kuasa talak ada kepada suami. Jadi mahkamah tak boleh nak halang benda tu. Sebab hakim, dia menjadi orang tengah untuk mendengar dan mengesahkan lafaz talak tersebut sahaja. Faham? Okay, clear? Tu nama dia section 47. Apa benda? Cerai secara baik ataupun cerai persetujuan secara bersama lah. Okay, alright. Itu yang pertama. Yang kedua, perceraian yang berlaku, yang selalu berlaku di mahkamah syariah. Yang kedua disebut sebagai pengesahan lafaz cerai. Pengesahan lafaz cerai. Tadi cerai, yang ni nak mengesahkan. Tadi tuan kata dah boleh disahkan depan hakim kan? Yang ni perempuan, selalu sangat saya dapat soalan. Saya sampai tak tahu nak cakap macam mana banyak kali dah.
Boleh tak? Kalau boleh tolong fokus. Okay? Tolong fokus betul-betul. Siapa yang tengok live ni tolong bagi tahu. Okay? Saya peguam syar'i. Okay? Saya peguam. Saya bukan hakim mahkamah syariah. Okay? Selalu orang akan PM tanya kat saya, tuan, saya ada buat sebut macam ni, sah ataupun tidak? Tuan, suami saya ada sebut kat saya lafaz macam ni, tapi dia dalam keadaan marah, sah ataupun tidak? Okey, sebab apa puan-puan? Saya kata saya bukan hakim. Saya tak boleh sahkan puan-puan. Lafaz cerai, kalau katalah suami sebut dekat luar, bukan dengan kebenaran hakim, okey, sama ada dekat rumah ke, dalam bilik ke, dekat dapur ke, kat zoo ke, kat mana sekalipun, lafaz cerai tu kalaulah anda dengar, okey, anda dengar, anda rasa, ish, ini lafaz cerai ni. Kan, kita dengar lah, kita sendiri pun boleh tahu. Kalau kata suami sebut lafaz cerai, bunyi ada perkataan cerai, okey, bunyi ke tak bunyi ke, tapi dengar lah, kuasa ni macam lafaz cerai. So, kita dapat rasa macam tu pun, anda kena buat pengesahan. Anda boleh buat pengesahan. Tambah-tambah orang yang memang dengar pengesahan, anda yang memang dengar secara jelas lafaz cerai tersebut. Faham? Tu nama dia kes yang kedua yang kita sebut ni, pengesahan lafaz cerai. Suami yang lafaz dekat luar mahkamah tanpa kebenaran hakim, so boleh filekan pengesahan. Siapa yang nak filekan? Isteri boleh filekan, suami sendiri pun dia boleh filekan. Kalau kata suami yang filekan, dia gentle. Alright, dia gentle sebab dia tahu kalau dia dah lafaz cerai di luar mahkamah, dia nak dapat kepastian ke ataupun dia memang sendiri nak sahkan benda tu. So, suami pun boleh filekan pengesahan lafaz cerai. Dia tak perlu tunggu pun nak suruh isteri. Ni aku dah lafaz cerai ni, hang lah pergi selesai kat mahkamah. Tak perlu macam tu. Okay, lebih bagus saya nasihatkan gentle. Lafaz cerai talak berapa sekalipun, anda pergi ke mahkamah, kata nak buat pengesahan lafaz cerai. So, buat pengesahan lafaz cerai tersebut di mahkamah dan biar hakim yang tentukan. Alright. Cuma bab pengesahan lafaz cerai ni, dia ada satu problem yang selalu berlaku. Alright, iaitu isteri dia dengar tau lafaz cerai ni. Ada orang dia lafaz cerai tu dekat dalam rumah clear. Clear sungguh-sungguh. Okey, tapi bila dia buat pengesahan tu, pergi ke mahkamah syariah, suami datang, suami tak mengaku. Yang ni memang selalu sangat berlaku. Dia akan tanya kat saya, tuan, suami saya dengar sungguh-sungguh ni, dia sebut lafaz cerai macam ni kat saya, tapi bila pergi mahkamah dia tak mau mengaku. Bila tak mau mengaku macam mana tu tuan? Alright, bila ada lafaz cerai yang anda dakwa, okay, kita katalah kita dengar lafaz cerai tu depan-depan ni, tapi dekat dalam rumah tak ada orang pun. Anda dengan suami saja bergaduh, duk-dak, suami sebut lafaz cerai. So, bila suami sebut lafaz cerai tersebut, anda sebagai isteri, esok tu pergi mahkamah syariah, anda buat pengesahan lah kan. So, bila kita nak buat pengesahan tersebut, saya tengok suami datang ke mahkamah, dia bagi tahu kata tak betul. So, perkara yang akan berlaku adalah akan diletakkan beban pembuktian kepada anda sebagai isteri untuk mendakwa. Untuk nak mendakwa, nak membuktikan, nak buktikan lafaz cerai tersebut berlaku, kena ada 2 orang saksi lelaki. Nak cari mana pula dah. Duduk dalam rumah, siapa pun tak ada. Yang ada malaikat kiri kanan lah. Okay, tak ada orang lain lah. Allah dan Rasul lah. Jadi, kita bagi tahu kat mahkamah, tak ada saksi, tak ada bukti. Bila tak ada saksi, tak ada bukti kata ada lafaz cerai tersebut, jadi hakim akan arahkan suami untuk bersumpah. Sebab dia menafikan. Jadi dalam Islam, al-bayyinah ala mudda'i, orang yang mendakwa dia kena buktikan. So, anda dakwa ada lafaz cerai, tapi kita tak boleh nak buktikan. Dia akan pergi kepada prinsip yang kedua, wal yamin ala man ankara, sumpah atas orang yang menafikan. So, suami ni mahkamah akan arahkan untuk sumpah lah. Sumpah nafi, kita panggil. So, dia akan sebut tu lah, macam hampa dah biasa dengar tu, wallahi, wabillahi, watallahi.
Okay, so dia akan sebut kata aku tidak menceraikan bahawa tuduhan tersebut adalah tidak benar, contohnya. Okay, so bila hakim arahkan dia bersumpah, suami bersumpah, maka tuduhan anda ataupun tuntutan pengesahan lafaz cerai tersebut ditolak. Okay. So cerita pengesahan lafaz cerai ni banyak sangat. Kes yang tertinggi juga dekat mahkamah syariah iaitu kes lafaz cerai. Perempuan, sedar ataupun tidak, dalam tempoh MCO ni, MCO PKP 1, PKP 2, PKP yang sekarang ni, majoriti perempuan, kes yang akan timbul nanti ni dekat mahkamah syariah, pengesahan lafaz cerai. Even macam saya pun tiap-tiap hari ada orang bertanyakan benda tu. Jadi saya ambil peluang untuk benda ni saya bercakap. Okay, saya bagi tahu supaya anda semua tahu. Kalau kata berlaku lafaz cerai, anda dengar ke, rasa ke, ini rasa macam dah jatuh ni kan. Kita rasa macam tu. Ini rasa macam bunyi cerai ni. So, bila anda dah rasa macam tu sebut, apa yang saya nak nasihatkan, tulis. Okay, tulis. Dengar lafaz tu macam mana, tulis. Okay, tulis betul-betul ayat tersebut. Alright. Tarikh bila. Tulis tarikh hari ni 14 hari bulan 6 2021. Pukul berapa? Pukul 10 malam. 10 malam tadi. Di mana? Di dalam bilik rumah saya. Nombor semua tu. Tulis. Tu je saya boleh bagi tahu. Sebab sekarang ni tak boleh nak pergi mahkamah. Mahkamah tutup. Jadi bila mahkamah tutup ni, cuma apa yang saya boleh bagi tahu, insya-Allah hujung bulan ni mahkamah akan buka balik. Jadi cuma kita lah, anda kena prepare lah benda yang penting tu. Nak buat tuntutan apa sekalipun, kena relax. Alright. Yang penting catat, buat benda yang saya cakap ni saja. Sebab lafaz cerai ni, okay, dia bukan benda main-main. Dia hubungan kita dengan Allah. Kalau seorang suami tak bagi nafkah kepada isteri, yang tu hubungan antara dia dengan suami isteri. Alright. Kalau bab jagaan anak, berebut jagaan anak, itu antara isu dia suami dengan isteri tersebut, bapa dengan ibu. Okay. Tapi kalau lafaz cerai ni perempuan, dia hubungan kita dengan Allah. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kalau katalah benda ni berlaku, anda menafikan, tak mengaku. Benda ni berlaku tapi tak mengaku. Faham? Kalau benda ni tak berlaku tapi tak mengaku, ingat, Allah yang lebih mengetahui siapa yang berbohong, siapa yang betul. Sebab benda ni lah yang ramai orang sanggup bersumpah. Terutamanya seorang lelaki yang dah lafaz cerai talak kali yang ketiga ataupun talak 3. Dia tahu kata kalau jatuh ni talak 3 ni, dia dah tak boleh rujuk-rujuk dah. Okay. Dan dia pun dah kalau nak kahwin balik dengan isteri tersebut, dia kena ada akad nikah yang baru. Isteri tu kena kahwin dengan lelaki lain, bersetubuh, bercerai, kemudian baru dia boleh kahwin balik. Ataupun kita panggil apa, Cina buta tu kan. Jadi sebab tu saya kata bab lafaz cerai ni, kalau tak ada saksi, dia memang cerita dia hubungan kita dengan Allah. Kalau anda menipu depan hakim, hakim tu manusia, hakim tu boleh lepaskan, tak ada masalah. Sebab manusia ni dia ada had dia. Kan? Dia hanya dengar apa yang ada di hadapan dia. Hakim dia punya pegangan, nahnu nahkum bizahir. Kami menghukum ikut perkara yang zahir depan mata sahaja. Apa yang ada bukti, itulah. Kalau tak cukup bukti, tak ada bukti semua tu, mahkamah akan tolak. Tapi kita kena ingat, sebagai seorang Islam, kita beriman kepada hari akhirat, hari pengadilan. Dekat hari pengadilan tersebut, siapa yang bersumpah dekat dunia ni, dia sumpah menipu, sumpah nafi, tak mengaku lafaz cerai tu, dia jawablah nanti di akhir akhirat kelak. Ada orang yang Allah bayar cash. Ada orang yang nanti kelak dia akan diadili tersebut. Okay? Alright, itu kes pengesahan lafaz cerai. Saya tak akan ambil soalan lagi perempuan. Saya hanya akan ambil soalan nanti bila saya dah sebut, letakkan soalan. Alright, siapa yang letak soalan sekarang ni, nanti kalau soalan anda dah naik sampai atas tu, sorry, saya tak nampak dah nanti ni. Okay, alright. Yang ketiga adalah tuntutan cerai taklik. Tuntutan cerai taklik. Perempuan, anda berkahwin, okay? Kalau kita berkahwin dekat Malaysia dengan cara yang betul ni kan, anda ingat kan, dia suami ni dia akan sebut taklik. Kan, dia pegang mikrofon lepas habis akad nikah tu kan.
So imam tu bawa lah sijil tu, dia akan baca bahawasanya aku apa semua nama kan, sekiranya aku meninggalkan isteriku selama 4 bulan Qamariah berturut-turut, atau aku atau wakil aku tidak datang kepada dirinya memberikan nafkah kepada dirinya selama 4 bulan Qamariah berturut-turut, atau aku mendatangkan kemudaratan kepada dirinya, dan kemudian dia mengadu kepada hakim mahkamah syariah, maka dan sekiranya tuntutan tersebut sabit, maka tertalaklah dengan talak dengan RM RM10 secara talak khul'i. Ingat lagi tak? Dia tengoklah, anda balik lagi, anda pergi check dekat sijil nikah aku ni, pihak lagi Tuan Fahmi kata ada taklik ni kan, betul ataupun tak? Balik lagi check. Ni habis live lagi ni, pergi tengok Ustaz dekat dalam sijil cerai kita tu, balik ada tak taklik? Biasanya kalau taklik yang moden sekarang ni, semuanya macam saya sebut macam tu. Kalau yang dulu punya, dia tak ada lafaz taklik tinggalkan semua tu. Dia tak ada lafaz pukul macam ceritalah. Okey, tapi kalau katalah yang ni salah satu faktor yang anda kena tahu. Daripada Perlis sampai ke Sabah, okey, hanya ada satu saja negeri yang tak ada taklik. Okey, iaitu negeri Perlis. Jadi kalaulah anda seorang wanita yang bermastatin di Perlis, memang anak orang Perlis lah. Okey, orang panggil apa? RAP, Republik Anak Perlis. Dia punya stiker dia tu. Ramai sangat pasal benda tu kan. So, yang Republik Anak Perlis ni, jadi kalau anda adalah wanita negeri Perlis, anda bernikah, jadi tak ada taklik. Negeri Perlis sahaja. Tapi setiap negeri lain saya dah check, semua ada insya-Allah. Even kalau anda kahwin dekat Songkla pun, kalau tak silap saya, kalau dekat Siam pun masih ada taklik juga. Okay. So kalau taklik yang moden, dia akan macam saya sebut tadi ni, yang anda familiar sangat kan, lepas kata kahwin tu mesti ada sebut, dan dia akan letak bayaran tebus talak RM10. Okay. Dia akan tebus talak RM10 tersebut sebagai bayaran untuk pulangkan semula mahar kepada suaminya saja. Okay. Alright. So dia bukannya Perlis ni wanita Perlis malang. Tak malang. Sebab dia ada tuntutan yang lain, boleh buat tuntutan. Okay. Tak semestinya tak ada taklik tu senang, tak juga. Sebab bila tuntutan cerai taklik ni perempuan, maksudnya suami telah melanggar, melanggar taklik yang dia lakukan. Taklik ni benda apa Tuan Fahmi? Taklik ni maksudnya janji. Dia bahasa Arab. Taklik ni maksudnya janji. Jadi kalau isteri filekan cerai taklik, maksudnya suami melanggar janji dia. Itulah taklik kan. Sebab tu dia baca lepas akad nikah. So taklik selepas nikah tu janji dia selepas dia nikah dengan anda tersebut. So suami ni, kalau katalah didapati dia melanggar salah satu daripada perkara yang kita taklik tadi tu, sama ada dia tak bagi nafkah 3 bulan Qamariah berturut-turut ke, ataupun dia memang tinggal langsung, anda tinggal hilang tak tahu pergi mana dah, tak balik-balik langsung lebih daripada 3 kali ke, ataupun mungkin datangkan mudarat pada diri kita. So benda tu dia akan masuk pada perenggan yang saya bacalah tadi. Isteri ni mengadu kepada Qadi Mahkamah Syariah. Maksudnya dia mengadu kepada hakim. Jadi bila mengadu tu, dia bukan PP mahkamah. Tu hakim, ni kat kaunter saya nak mengadu. Saya nak mengadu, kata suami saya ni dah tinggal saya. Tolonglah lepaskan saya dah sekarang. Dia tak akan lepas macam tu saja. Sebab anda kena buat tuntutan. Nama tuntutan tu adalah tuntutan cerai taklik. Tuntutan cerai taklik. Okey, jadi bila anda buat tuntutan cerai taklik tersebut, anda kena nyatakan kat mana yang suami langgar tersebut. Jadi dia bukan sekadar penyataan. Sebab bila anda tuntut cerai, anda kena buktikan dakwaan tersebut. Contoh dia, kita nak bagi tahu saya tuntut cerai taklik sebab suami dah tinggalkan saya. Tak tahu pergi mana dah lebih daripada
dah lebih daripada 5-6 bulan dah. Tak pernah balik, tak ada khabar berita apa pun. Okey? Jadi, anda kena buktikan benda tu nanti semasa proses perbicaraan. Dia ada proses perbicaraan lah, cerai taklik ni. So, kalau kata suami tak datang macam mana? Kalau kata suami tak mau datang ke, memang tak datang ke dan sebagainya, mahkamah tetap akan teruskan perbicaraan secara sebelah pihak. Jadi, perlu tak suami datang? Tak perlu. Tugas kita hanya menyerahkan saman sahaja. Katakan kita nak dakwa tuntutan taklik ni sebab suami tak bayar nafkah. Okey, contoh macam tu. Kita tak bayar nafkah daripada bulan berapa sampai bulan berapa. So, kita filekan perceraian cerai taklik tersebut. Kita kena serahkan satu saman kepada dia untuk dia hadir jawab tuntutan kita. Kalau dah sempurna saman tersebut, dah sampai kat tangan dia, tapi suami tak mau datang juga, ataupun memang kita pun tak tahu dia pergi mana, sampaikan kita punya saman pun kena buat iklan akhbar contoh dia. So, perbicaraan tu dia tetap akan berlaku secara sebelah pihak. Tak perlu pun suami datang. Sebab beban pembuktian ada kepada anda. Anda yang menuntut, kita tuntut kata cerai taklik berlaku sebab suami sekian. Jadi kitalah yang kena buktikan benda tersebut. Bukti tu daripada saksi, mesej-mesej ke, apa-apalah. So asalkan benda tu boleh buat buktian. Yang pastinya saksi kena ada. Saksi sekurang-kurangnya 2 orang saksi lelaki. Ataupun seorang lelaki, 2 perempuan. Sebab ini bab perceraian, dia memang macam tu. Okay, alright. Jadi lelaki tak ada lah boleh filekan perceraian cerai taklik. Jadi isteri sahaja boleh filekan cerai taklik. So dia kena dakwa. Kalau kata suami datang, suami nak lawan macam mana tuan? So dia lawan lah. Dia nak bagi tahu lah kata, mana boleh saya tak bayar? Saya bayar. So dia bela diri. Bila dia bela diri, dia pun akan ada dalam proses perbicaraan. Jadi mahkamah yang akan pertimbangkan. Okey, isteri tuntut cerai taklik, dakwaan dia sekian. Suami datang, suami kata tak betul, tak ada pun langgar tersebut. So kita dengar dia punya keterangan dia sekian. So mahkamah akan pertimbangkan. Jatuh taklik ataupun tidak. Okey? Faham Alright. Itu yang ketiga. Yang keempat. Alright, yang keempat. Ni antara yang famous sangat-sangat. Okey, sangat-sangat famous. Iaitu fasakh. Fasakh. Right? Ada orang dia tak dapat beza antara cerai dengan fasakh. Okey, cerai ni lafaz pada suami, lafaz talak pada suami. Fasakh ni perempuan, dia adalah tuntutan pembubaran. Fasakh ni maksudnya pembubaran perkahwinan. Tu maksud fasakh. Okey. So maksudnya kuasa kepada hakim untuk membubarkan perkahwinan berdasarkan kepada undang-undang. Ni fasakh. Kalau cerai taklik tadi, apa yang ada dalam sijil nikah kan? Lafaz taklik tu. Tapi kalau fasakh pula, apa yang ada dalam undang-undang. Dia biasanya dekat dalam Seksyen 53. Ada negeri Seksyen 52. So lebih kurang macam tu lah, 52, 53. Bab pembubaran perkahwinan. Jadi dia ada macam-macam dakwaan. Contoh dia, suami kena penjara lebih daripada berapa tahun. Suami gagal bagi nafkah zahir 3 bulan. Alright. Suami gagal bagi nafkah batin lebih daripada setahun. Macam tu lah. Jadi dia panjang. Dia ada 53 kurungan 1 kurungan A, B, C sampai huruf L. Panjang. Serius. Panjang sungguh. Jadi kalau saya pun tak hafal betul-betul. Cuma yang mana yang biasa berlaku dalam kes fasakh ni, isteri tak dapat nafkah, suami culas nafkah, tu lebih kaitan dengan suami tak bagi nafkah batin lebih daripada setahun. Ni yang popular je. Suami kena penjara, suami curang, apa lagi? Suami melakukan jenayah, macam contoh ambil dadah dan sebagainya. So dikategori sebagai berkelakuan keji. Lepas tu mental torture. Apa lagi yang popular? Poligami tak adil. So benda ni yang selalu antara yang orang tuntut.
Alright, orang tuntut perceraian secara fasah. So, perceraian secara fasah ni adalah pembubaran perkahwinan mengikut undang-undang. Dia ada daripada A sampai L, section 53 tu. Okay, yang ni anda boleh Google, nanti anda boleh tengok dia punya section tu. Oh, macam ni, macam ni, macam ni. Okay, tapi dia point dia lebih kurang macam cerai taklik tadi. Tapi cerai taklik ni dia hanya ada 3 perkara saja kan. So kalau kata tak dapat nafkah berturut-turut, 3 bulan berturut-turut, suami tinggal langsung lebih daripada 3 bulan berturut-turut, ataupun yang ketiga pukul, so dia ada kaitan sikit dengan fasah kan. Tapi kalau fasah, bab nafkah tak semestinya berturut-turut. Kalau suami culas pun boleh jadi juga. Contoh dia, suami bagi nafkah bulan 1 500, bulan 2 tak ada, bulan 3 bagi, bulan 4 tak ada, bulan 5 sikit. So yang ni kita sebut sebagai culas. Yang ni pun boleh jadi ke arah tuntutan fasah juga. Okay, alright. So tuntutan fasah ni, kalau katalah suami tak mau lepas cerai, dia tak mau lawan, okay, dia tak mau datang ke mahkamah, dia tak akan mahkamah tak akan arahkan untuk dia datang juga. Dia akan berjalan perbicaraan tu macam tadi, secara sebelah pihak. So kita yang kena ada beban pembuktian. Kalau kita tuduh perceraian fasah ni patut diberikan sebabnya suami kita curang, so kita kena buktikan curang tu sebab apa. Okay, curang tu sebab apa. Kalau kata tuduh fasah ni sebabkan suami tak bagi nafkah lebih daripada 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, so kita kena buktikan benda tu macam mana. That's why benda ni dia kena dapat consultation yang lebih tepat. Sebab benda ni dia kena ada satu pemahaman dan kena ada pendalami, apa benda aku nak guna ni dia kena macam peguam ni kena mendalami isu setiap wanita tersebut. Okay, cerai taklik ke, cerai fasah ke, dia kena mendalami benda tu, baru kita tahu alright, kat mana yang kita nak buktikan, kat mana kita punya isu dan sebagainya. Dia bukan simple-simple saja. Dia ada, ambil, masuk. Yang ni ada, masukkan juga. Poligami, masuk. Tak adil, macam-macam nak sumbat masuk, tapi kita tak tahu kat mana kita nak buktikan benda tu. Yang ni pun problem. Okay, so kena dapatkan pandangan yang tepat. Alright. Tapi kalau katalah suami tak mau lepas juga, so dia nak lawan, dia datang ke mahkamah, dia kata saya takkan bersetuju dengan fasah ni, saya nak lawan. So mahkamah akan memberikan peluang kepada suami untuk bela diri. So suami akan bela diri, dia akan menafikan. Kalau kita dakwa kata dia tak bagi nafkah 3 bulan, suami kena kata, aku bagi 3 bulan. Faham tak? Kalau kata dia tuduh suami ni pukul, suami ni mesti akan kata, saya tak pukul, cuma saya jentik je, contoh. Okay, tu macam tu lah maksudnya. Faham Alright. Itu fasah, pembubaran perkahwinan mengikut undang-undang. Ikut apa yang ada dalam enactment, alasan-alasan tu. Yang kelima, yang terakhir. Okay, penat. Yang kelima, perceraian yang ada juga berlaku, tapi kadang-kadang ataupun jarang-jarang, iaitu tuntutan cerai secara tebus talak. Tebus talak. Maksudnya, isteri akan membayar suami dengan satu jumlah wang untuk suami lepaskan, untuk suami ceraikan. Okay, secara tebus talak. Maksudnya macam lebih kurang lah, isteri buat keluar duit, dia bayar. Berapa harga talak RM5,000, dah ambil, lepas cerai. Macam itulah. Tapi dia mesti berlaku di hadapan hakim. Cuma problem dia, tebus talak ni adalah dia nak kena dapat persetujuan dua-dua pihak. Ini problem. Okay, dia nak kena dapat persetujuan dua-dua pihak, persetujuan dua benda, iaitu dua-dua kena bersetuju nak bercerai secara tebus talak. Dia tak boleh salah seorang saja. Kalau isteri nak tebus talak, tapi suami kata, aku tak mau, hang bayar pergi berapa pun, aku tak mau lepas hang. Tu contoh. Ataupun suami minta bayar tebus talak, aku nak lepaskan hang boleh, tapi aku minta RM10,000. Kena lepaskan baru aku boleh lepaskan hang. Kalau isteri kata, aku tak mau, RM10,000, RM10 pun aku takkan bayar. Macam tu contoh dah kan.
Yes, ada yang 10 sen pun jangan harap lah dapat daripada aku. Tu contoh. So, tak dapat persetujuan untuk cerai tebus talak, tak jadi. Dan yang kedua, dia kena dapat persetujuan jumlah tebus talak. Katakanlah isteri, okey tak apa, aku sanggup bayar kad tebus talak. Okey, kat suami kata, okey aku setuju untuk tebus talak. Berapa jumlah? Aku nak 10,000. Isteri kata, uish, tak boleh. Aku takat boleh bagi kat hang 2,000 saja sebab mas kahwin hang pun hang bagi dulu 2,000 saja. Hantaran pun hang hutang, contoh dia. Tak kira, aku nak 10,000 juga. Jadi, yang ni berkerah 2,000, yang ni berkerah 10,000, tak dapat persetujuan, tak boleh jadi juga tebus talak ni perempuan. Dia mesti kena dapat persetujuan dua-dua belah pihak. Baru boleh filekan. Kalau tidak, nanti sia-sia saja. Okay? Alright, clear? Penat. Ni 5. Sebenarnya dia ada satu lagi, tapi dia kadang, iaitu tuntutan tu nama dia tuntutan li'an. Okay, tuntutan li'an. Li'an ni maksudnya laknat, sumpah laknat. Iaitu seorang suami, dia bermula dengan tuduhan qazaf. Okay, tuduhan qazaf ni maksudnya suami tuduh isteri dia berzina dengan lelaki lain. Okay, dia mula dengan tuduhan qazaf dulu. So, suami tuduh isteri dia zina dengan lelaki lain. So, isteri dia menafikan benda tersebut. So, bila isteri menafikan benda tu, dan kemudian hakim akan arahkan untuk dia tak boleh nak dapat saksi. Dia kalau nak tuduh seorang zina dalam Islam, dia mesti 4 orang saksi lelaki yang adil, balik bakal monilah syahadah ni lah. So, kalau tak ada 4 orang saksi, hakim akan suruh suami ni bersumpah laknat kalau dia nak tuduh juga isteri dia tu berzina. So, kalau suami tu dia bersumpah laknat, dia kata memang sungguhnya isteri aku ni berzina dan semua tu. Apa benda atas tadi? Dia punya lafaz dia. Dia kata macam ni. Bahawa dia adalah orang yang benar. Macam mana? Bahawa dia, mana? Alright. So, macam dia tuduh zina lah. So, tapi sumpah ni pun macam tak apa nak clear kan. Okay, so dia macam menuduh, dia sumpah kata isteri dia tu zina. Jadi, kalau isteri dia ni, isteri dia pun reply balik sumpah tu kata dia tak zina tersebut, jadi dia akan jadi li'an. Li'an tu, dia lebih teruk daripada lafaz talak 3. Okay, kalau kategori kan, kalau cerai tu cerai talak 1, talak 2, kita sebut talak raj'i, dia boleh rujuk lagi dalam tempoh iddah. Kalau talak 3, dia boleh kalau kata nak kahwin balik dengan isteri dia ni, dia kena tunggu isteri dia ni kahwin dengan lelaki lain, cerai, kemudian baru dia boleh kahwin semula. Kalau fasah dengan tebus talak, kita sebut talak bain sughra. Dia masih boleh kahwin, tapi dia kena ada akad nikah yang baru, kena ada mas kahwin yang baru. Cuma kalau li'an ni, dia takkan boleh dah kahwin buat selama-lamanya. Dia lebih berat lagi. Okay, cuma dia memang jarang-jarang berlaku. Sebab tuduhan qazaf, dia akan bermula dengan tuduhan jenayah. So, yang akan dibuat oleh pendakwa. Okay. Alright. Penat. Cerita 5 ni pun dah jadi 1 jam tu. Okay, silakan. Ya. 5 minit. Okey, Puan Liza Alis. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan kata-kata sendirian dengan pihak ketiga seperti suami cakap pada anak, "Pilah cari ayah lain." Adakah boleh jatuh talak? Pak Puan Liza ni masuk kelas lambat ni. Saya tak ada katakan, saya ada kata tadi, saya tak boleh sahkan. Okey. Yang ni nama dia cerai talak kinayah. Dia boleh ada kaitan lah kan. Okey, dia macam ada kaitan dengan lafaz cerai. Alright, tapi dia tak ada perkataan cerai. So, kita sebut cerai kinayah. Talak kinayah. Kiasan.
Okey, saya kata apa tadi? Kalau kita rasa lah benda ni memang lapar cerai, kita rasa macam benda ni cerai ke tak ni kan? Jangan tunggu lama-lama, nanti filekan dekat pengesahan lapar cerai di Mahkamah Syariah. Sebab jenis macam ni dia perlukan kepada niat. Okey, dia perlukan kepada niat siapa? Niat suami. Lafaz cerai kinayah dia perlukan niat suami. Niat tu nak tahu macam mana? Niat tu hanya boleh diakui kalau kata nak melepaskan keraguan kita. Niat tu boleh disahkan di hadapan hakim. Biar suami yang mengaku. Itu ni isteri dakwa kata kamu ada sebut pilah cari ayah lain. Ada yang adakah yang tu kamu maksud untuk bercerai? Tak, saya tak niat untuk bercerai pun. Okey, contoh. So bagi alasan sebab apa? So kata tak ada niat. Okey, clear kat itu. Tapi kalau anda rasa macam ini bunyi macam dah cerai ni kan. Tapi tak ada perkataan cerai ni. Yang ni pun anda kena buat pengesahan. Okey, Puan Liza. Mana ke? Ustaz, aku dah main lagu pesanan buat kekasih kot. Ustaz lagi, Nurnisha. Janganlah panggil saya Ustaz. Walaupun saya pakai baju Melayu, color nude soft pink ni, saya bukan Ustaz. Ada nampak janggut? Tak ada kan? Gurau je. Macam mana kalau dalam mahkamah kita dah angkat sumpah, semua kenyataan yang kita bagi tu adalah benar. Lepas bicara baru teringat dia lafaz talak 2 kali. Adakah berdosa and dikira tak jujur dalam mahkamah? Okey, macam ni perempuan Dia bukan cerita dosa. Dia cerita dia kalau kita tersedar kata ada lafaz lagi lepas tu, tapi kita tak masukkan, kita kena buat sekali lagi. Tambah lagi. Kena ada cerita yang kali kedua pula. Saya tunjuk contoh dia kes yang saya pernah tulis viral dulu tahun 2019 ke 2018. Cerita tentang PU Abu. Anda boleh tengok nanti, boleh Google lapas cerai PU Abu. Cerita macam itulah. Isteri dia ni, dia filekan pengesahan lapas cerai. Kemudian lepas dah sabit tu, keluar daripada pintu mahkamah, dia pun teringat ada lapas cerai yang tak diceritakan. So dia filekan sekali lagi. Petang tu pula terus dia kena ada cerita. Dia bukan cerita berdosa lah tak bagi tahu situ. Bukan cerita dosa tak dosa. Cerita dia kalau ada benda tu, biar mahkamah yang sahkan. Jangan kita senyap saja. Okey? Kalau memang kita dah tahu tapi kita buat senyap juga, balik kita buat tahu. Macam orang lebih kurang yang lapas cerai kat rumah tapi dia buat tak erti. Kan? Dia tahu benda ni. Aduh, aku ada lapas cerai ni tapi aku tak mau beritahu. Satgi mahkamah sabitkan ni, naya aku ni. Dia fikir macam tu kan. Yang tu lebih kurang macam menyembunyikan lah. So jangan cerita dia bukan cerita tentang dosa pahala. Cerita dia kena buat. Okay. Kalau kita bagi buat macam tu, dia tak akan dikira macam menghina apapun lah. Cuma dia macam lebih kepada kejujuran kita untuk nak ceritakan apa yang kita tertinggal. Biasalah, manusia ni kan pelupa. Okey, Puan Dalina Basri. Salam Tuan, Waalaikumsalam. Kalau suami ada niat untuk bernikah satu lagi, tapi isteri tahu suami tak mampu, makanya isteri ambil jalan untuk undur diri. Kalau nak mohon perceraian, adakah perceraian bersama? Sebaiknya cuba, kalau kata memang tak boleh nak terima, kata suami nak kahwin sebagainya kan, memang dah bincang pun tak boleh nak pergi, filekan dulu perceraian secara baik. Okey, perceraian secara baik tu maksudnya Seksyen 47. Okey, kalau katalah suami ni memang sanggup nak lepaskan, jadi selesailah Seksyen 47 puan tu. Selesai bercerai secara baik. Tapi kalaulah suami tak mau lepas, kalau suami tak mau lepas, puan kenalah tuntut macam saya ajak tadi, tuntut cerai taklik ke ataupun cerai fasah. Tengok yang mana sesuai dengan fakta kes kita. Ada kaitan tak? Fakta dia, contoh dia, kita nak tuntut cerai juga sebab suami ni dia culas nafkah. So kita kena buktikan. Dia nak tuntut, dia nak poligami tapi dia tak pernah pun bagi nafkah bla bla sekian-sekian. Okey? Tu contoh dia. Kalau dia dah poligami tapi tak berlaku adil pun ada dalam fasah, tapi syarat dia mesti dah berpoligami lah. Tapi dia tak berlaku adil. Contoh dia, suami ni dia kahwin isteri baru, dalam seminggu
6 hari dekat rumah isteri baru, 1 hari saja dekat rumah kita. Tak adil kan? Boleh tuntut fasa juga masa tu. Okey, Nurul Iman Batri Syah Fatihah. Oh, panjangnya nama. Waalaikumsalam. Macam mana kalau si suami selalu melafazkan pengakuan sebagai bujang sehingga memasukkan dokumen menggunakan borang bujang untuk poligami secara sembunyi tanpa pengetahuan isteri, jatuh ke talak tersebut atau bagaimana? Lagi sekali. Aku dah kata dah. Puan, okay, kalau kita rasa perempuan yang menonton, kalau kita rasa, tak payah dengar pun tak apalah, kita rasa lah kan, ini bunyi macam cerai ni. Anda boleh rasa kan, feel tu sampai, ini tak dengar perkataan cerai pun, tapi boleh rasa benda ni kan. Filekan pengesahan, kena buat pengesahan lepas cerai. Termasuklah pengakuan sebagai bujang. Dia berkahwin kan, so dia mengaku sebagai bujang. Kan bunyi macam, bunyi macam dah macam aku ni tak ada perkahwinan tadi kan. So kena buat pengesahan. Ini nama dia perceraian secara kinayah. Cerai ni dia ada 2 jenis. Satu, lafaz cerai tu soreh, kita sebut jelas. Yang kedua kita sebut sebagai kinayah. Cerai jelas ni dia ada perkataan talak ke, dia ada perkataan cerai ke. Dalam bahasa Arab dia ada perkataan firaq ke, dia ada perkataan sirah ke. Kalau bahasa Inggeris dia perkataan divorce. Contoh, I divorce you. Contoh dia macam tu kan. So kalau kata lafaz macam ni sebut sebagai lafaz jelas. Lafaz jelas, dengar pun kita kena buat pengesahan. Tapi kalau kata lafaz tu lafaz kinayah, lafaz yang tak ada perkataan macam ni, mengaku bujang, aku lepaskan kamu, pergi cari ayah lain, tu contoh macam tadi kan. So kita rasa ini lafaz cerai ni, bunyi macam nak cerai ni kan. So yang ni namanya kinayah, dia perlukan kepada niat. Apa niat suami tu? Jadi macam mana nak tahu niat suami? Kena jumpa di hadapan hakim. Biar suami tu datang dan mengaku hadapan hakim. Betul tak ada mengaku bujang? Betul. Ni niat cerai ke tak? Tak. Saya niat saya nak bagi tahu saya bujang 3, contoh dia. Maksudnya ada lagi kosong 3. Kot lah kan, dia pandai kona kan. Terror pula aku kona malam ni. Okey, Ina Salmi. Tuan nak tanya, kalau sebelum ni saya pernah buat tentang nafkah, lepas tu masalah tempat kerja susah nak bagi cuti, lepas tu silap saya pergi stop tanpa bagi tahu lawyer, boleh tak kalau saya nak buka kes balik? Boleh. Kalau kes tentang nafkah, mahkamah, kalau kita tak datang, mahkamah tolak, mahkamah akan tutup kes tu. Okey, mahkamah akan buang. Anda kena pergi tanya dekat mahkamah. Kalau kes tu dibuang, okey, kalau tu ditutup atau dibuang, kena tanya mahkamah nak filekan kes baru ataupun nak menghidupkan semula. Dia ada 2 jenis. Menghidupkan semula kes tu ke ataupun memfilekan kes baru. Dia bergantung kepada mahkamah tu lah. Salam tuan, Mahkamah Syariah buka tak masa PKP ni? Tak buka Puan Shinta Firza Al-Fauzi, tak buka. Okey, mahkamah dijangkakan buka pada dia last 28 Jun. So mungkin 29 apa hari bulan kalau 20 ni. Mana kalender aku Mana nama-nama Aduh. Ni kalender. Okey, 28 Jun last. So PKP jadi kemungkinan 29 ataupun 30 mungkin mahkamah dah start balik. Right? Ataupun 1 hari bulan Julai lah. Alright. Apa lagi? Farhana Abdul Wahab. Salam Tuan, Waalaikumsalam. Jika suami jenis tak solat dan pernah tinggalkan isteri selama 3 bulan turut-turut tanpa khabar berita, tanpa ambil berat tentang anak-anak selama 5, apa ganjar perceraian layak untuk isteri filekan? Cerai taklik. Okey, cerai taklik. Kalau kata ada taklik lah, kena tengok lah. Ada tak taklik tu bersesuaian tak? Kalau kata tak ada taklik tu, anda boleh filekan fasah. Okey? Fasah boleh, taklik pun boleh, cerai taklik pun boleh. Yang pastinya kalau bab perceraian ni, dia sekurang-kurangnya kena ada 2 orang saksi lelaki. So anda kena dapatkan nasihat daripada peguam tentang bagaimana pembuktian-pembuktian ni.
Ruby Rahman, saya dah sampai pergi JKP, sekarang menunggu untuk akam, tapi suami saya cakap dia tak akan datang ke mahkamah sebab dia kata mahkamah yang akan bagi percayaan, padahal dia yang suruh saya untuk percayaan. Soalnya kes macam ni berapa lama dia akan berakhir. Alright, kalau puan dah sampai JKP, masa kalau lah lepas tu dia tak pernah hadir, mungkin akan datang problem lah sebab dia tak ada lafaz pelantikan kepada hakam. Tapi kalaulah kata dia pernah hadir sekali, dua ke masa sebelum tu, insyaAllah dia akan sampai kepada proses hakam. Cuma saya nak bagi tahu, saya sendiri pun tak tahu berapa lama tempoh yang akan boleh selesai kepada hakam tersebut. Alright, tu je. Saya tak boleh jamin puan. Kadang-kadang ada yang cepat dan ada yang lambat puan. Okay, so alright, saya minta maaf, saya dah pukul berapa dah ni? Alright, pukul 11.20 saya nak kena pergi ambil rumah anak saya kat rumah jiran. Sehari dia melambat hari ni, dia pergi tidur pula, kacau lah saya. Okay, alright, so siapa yang rasa macam nak bertanyakan soalan, saya percaya ramai orang yang nak tanya soalan dengan saya. Okay, siapa yang nak tanya soalan, soalan-soalan anda tu, anda boleh tanya dekat dalam grup saya, Tanya Tuan Fahmi. Anda boleh cari dekat Facebook page tu, grup tersebut, ataupun anda boleh search sendiri, nama dia Tanya Tuan Fahmi. Anda boleh join, alright, saya jemput untuk anda join. Anda boleh postkan soalan tu, saya akan jawab soalan kat situ nanti, dan kita akan buat live juga untuk jawab soalan, setiap soalan. Ada yang PM tanya pun, saya akan bagi borang untuk jawab soalan. Alright, siapa yang nak saya jawab soalan, semua soalan akan dijawab di dalam grup tersebut. Saya jemput, free je grup tu, saya tak minta bayar pun. Okay, saya akan cuba bantu anda untuk jawab soalan-soalan. Okay. Dan kalau katalah mereka yang perlukan konsultasi secara private, secara cepat untuk nak lantik peguam ke dan sebagainya, anda boleh berbuat demikian. Dekat page pun ada, kalau kata tekan PM ke ataupun tekan WhatsApp ke, dia akan timbulkan untuk borang tersebut. So anda boleh dapatkan. InsyaAllah kita akan cuba bagi yang terbaik kepada anda. Tim kita akan bantu. Dan mohon maaf kalau ada kelewatan dan sebagainya. Alright, itu saja daripada saya. Kalau anda rasa macam perkongsian malam ni memberi manfaat kepada kawan-kawan anda, kepada diri anda sendiri, saya minta kalau boleh tolong sebarkan, bagi tahu kepada mereka yang lain-lain. Alright, itu saja. Saya mohon ampun dan maaf. Saya mohon mengundur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.